Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Pernah ku persoal kejujuranmu, namun kini ku merasai perubahan dirimu. Dan salahkah kiranya ku persoalkan mengapa kau diam membisu dan pergi meninggalkanku. Ku coba dan ku coba, bukan coba melupakan apa yang engkau lakukan, yang kini membuatku menangis. Ku coba dan ku coba, ku coba memujuk hati, ku pendam segalanya agar tidak melukakan hatimu lagi. Dan salahkah kiranya ku persoalkan mengapa kau diam membisu dan pergi meninggalkanku di malam yang sunyi dan sepi, diriku sendiri lagi. Ku coba dan ku coba, bukan coba melupakan apa yang engkau lakukan, yang kini membuatku menangis. Oh, ku pendam segalanya agar tidak melukakan hatimu. Ku kan coba, ku coba pertahankan, ku coba dan ku coba lagi. Itu dia tadi, ku cuba persembahan pembukaan daripada Haris Fayat yang sedap betul suaranya dengan baik-baik lagu yang dikongsikan bersama kita penonton wanita hari ini. Hari ini siaran 21 November 2022 bersama saya Fiza Sabjahan dan juga Segita. Saya Segita. Okey, apapun kami berharap anda yang mungkin hujung minggu hari itu Fiza yang pulang ke kampung halaman untuk mengundi sudah pun selamat pulang ke Kuala Lumpur, dan mungkin ada juga ataupun pulang ke mana-manalah anda berada. Ada juga yang
tertanya-tanya semalam sampai malam semalam. Hari ni cuti ke tak? Sampai ada yang mesej cikgu sekolah. Tapi kan Sugi, saya tengok jalan raya hari ni lengang. Sugi dah setuju tak dengan saya? Saya terfikirlah mungkin ramai juga dalam kalangan anda ni yang mungkin cuti sendiri kot ni. Mungkin. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang pilihan raya ke-15 yang telah pun berlangsung pada hari Sabtu lalu, yang mana bahangnya masih lagi dirasakan sehingga ke hari ini. Dan menerusi keputusan yang telah pun saya rasa ataupun telah pun diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia, tidak ada mana-mana parti yang mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baharu. Jadi justru kalau kita lihat daripada semalam sehinggalah ke hari ini, Sugi, ada beberapa parti-parti politik yang telah pun membuat perjumpaan-perjumpaan tertentu untuk sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal menjadi terajuk utama bagi pembentukan kerajaan yang baharu. Betul. Dan seperti yang Fiza katakan, kita sama-samalah tunggu. Hari ini kita akan tahu keputusannya. Apapun kita harapkan yang terbaik, Fiza, ya. Dan kita sekarang ini ingin bersama dengan Haris Fayahed. Aku cuba nak ke sana. Kita nak cakap kat penonton ni. Walaupun hari ni rasa macam malas nak pergi kerja, cuba pergi kerja. Ya, cuba. Okey. Kita juga bersama dengan Ika Mustafa. Selamat datang kedua-duanya. Hari ni tak ada Monday Blues? Tak ada. Baguslah. Kita bersemangat untuk ke wanita hari. Ini kita suka. Haris, suara awak sangat sedap. Dan pertama kali saya mendengar lagu tu, saya cukup teruja dengan melodinya yang indah dan juga baik-baik lagunya yang memberikan satu perasaan yang berbeza. Mungkin boleh kongsikanlah sikit tentang lagu Kucuba ini. Lagu ni ciptaan oleh Sharon Paul, melodinya, dan lirik ditulis oleh Datuk Aida, iaitu produser drama itulah. Drama Sekali Lagi Cinta Kembali. Drama tu baru saja habis, tapi kita dalam proses untuk promokan lagi lah lagu ni. Okey, baik. Dan Ika juga mempunyai lagu iaitu Tak Punya Hati yang merupakan OST drama Ku Punya Hati. Mungkin Ika boleh kongsikan juga pengalaman lagu itu, menyanyikan lagu itu, dan bagaimana penerimaan dalam kalangan peminat awak? Lagu ni Tak Punya Hati ditulis oleh Audimok dan juga Syazi Ishak. Lagu ni menjadi OST untuk drama Ku Punya Hati. So lagu tu menceritakan kisah tentang drama tu jugalah. Kisah perceritaan orang bercinta dan hati tu dah tak ada kat situ. Kiranya ini memang selalulah kan, kadang-kadang dah bercinta lepas 5 tahun kemudian. Boleh hilang dah rasa tu. Okey. Jadi mungkin anda berdua boleh kongsikanlah juga, bila bercakap tentang lagu yang dinyanyikan menjadi runut bunyi kepada drama, ini satu penghargaan yang besar kan. Ketika baru-baru diberitahu bahawa lagu yang anda nyanyikan ini bakal menjadi runut bunyi, bagaimana perasaan anda berdua ketika itu? Saya sangat excited bila saya dapat peluang untuk menyanyikan OST. Ditulis pula oleh Sharon Paul dan Datuk Aida. Dia sangat membantu menaikkan nama saya. Feedbacknya sangat-sangat baik. Wow, alhamdulillah. Lagu ini dia trending di TikTok nombor 1 tempatan. Wow, itu pula sekian global sebab drama ni sangat membantulah. Dan sekarang pun top 40 di Hot FM. Okey, bayangkan ya, biasa kalau nak dengar lagu, kita perlu cari lagu tu. Tapi lagu awak setiap kali drama tu disiarkan, ada saja lagu tu. Sangat bertuah lah kami dapat peluang ni. Thank you so much pada TV3. Dan bagi Ika sendiri? Macam saya sebelum waktu tu saya diberi peluang untuk membuat OST untuk drama ni. So saya dah dapat kisah cerita drama ni and kita buat lagu based on drama tu lah. So for me, it's an honor dapat diberi peluang sebelum drama tu disiarkan pun lagi. Kita dah diberi kepercayaan untuk membuatkan lagu tu. Okey, baiklah Ika dan Haris akan bersama dengan kita dalam topik perbincangan selepas ini. Tapi kita nak tahu dahulu, hala tuju anda berdua ni kan. Dalam hidup ni kita kena ada perancangan, kita kena ada impian. Okey, impian anda berdua dalam industri seni ini sampai ke mana agaknya? Impian saya, dia punya limit tu tak ada. Tapi kita nak jadi sebesar yang mungkin sebaris dengan powerhouse vocalist Malaysia. Wow. Anwar, Dayan Faizah dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan. Suka dah dengar cakap ni. Saya setuju juga dengan Haris dan saya nak buat muzik yang orang dengar, orang boleh relate. Orang suka apa diorang dengar. So, Okey, dan mungkin Ika dan Haris boleh kongsikan laman Instagram anda bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan terkini. Okey, boleh follow saya di semua media sosial saya, nama yang sama, Haris Fayahed, Hariz Fayathet. Sebutan ni macam mana sebenarnya? Fayahed, itu nama. Fayahed. Sedap. Saya pandai sebut Fayahed tadi. Dalam dunia tu, satu je. Dan saya boleh follow di Ika Mustafa. Semua pun sama Ika Mustafa.
Okey. Baik, mereka akan bersama dengan kita dan Ika juga akan mempersembahkan lagunya kemudian. Dan apabila Haris berkata dia nak menceburi lagi bidang ni, saya teringat dalam bahasa Inggeris orang kata sky is the limit. Itu insya-Allah. Yeah. Okey, kita nak berehat seketika tapi sebelum itu kan Sugi, kita nak kongsikan kepada anda antara topik yang kita bawakan pada hari ini. Kenapa nak dendam ya? Ada orang kan bertahun-tahun dendam. Ada orang semalam gaduh, hari ini terus nak berdendam. Macam nak buang perasaan dendam tu? Tapi ada orang putih kan? Orang putih kita pergi makin nak forget. Itu dendam ke? Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Dan kalau anda mungkin ada pengalaman-pengalaman anda ataupun anda boleh sebenarnya melupakan peristiwa-peristiwa lampau tanpa ada dendam, anda kongsikan tipsnya bersama dengan kami. Dan kita nak saksikan dahulu rangkuman TikTok yang sempat dirangkum oleh rakan kita, Nora Syikit. Silakan. If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away. Kalau kita betul-betul hidup nak tenang, nak bahagia, perbanyakkan memaafkan orang lain dalam hidup kita. Maafkan dan lupakan. Sebab tu hari ni kita tertekan, kita tak bahagia. Sebab apa? Masih ada dendam dalam hati, beban memikirkan tentang orang lain. Tapi bila kita lepas, wal ya'fu wal yasfahu, maka datang ketenangan dalam hati kita, kita akan bahagia. Orang yang tidak menyukai kita dan membenci kita tanpa sebab, sedangkan kita tidak pernah mengganggu kehidupan mereka. Mereka adalah orang yang mengagumi kita dalam diam. Tapi mereka dengki, mereka iri hati, mereka kecewa sebab mereka tak mampu nak jadi seperti kita. Anggap sajalah mereka tu seperti kita punya peminat misteri. Dan cara yang terbaik adalah maafkan mereka. Kerana memaafkan mereka adalah dendam yang sangat terindah. Yang terindah ku pintakan di dalam doaku. Kya aapko ehsaas hai, baat ab ye khas hai. Okey, Fiza. Halijah Hanif berkata di Facebook WHI, jangan dendam, buang jauh-jauh. Dendam berpanjangan membuatkan hidup tak tenteram, gangguan emosi yang berpanjangan, lapang dada, maafkan semua, hidup bahagia. Betul tu. Tapi mungkin ada juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang tak bersetuju. Mungkin anda ada komen ataupun pendapat anda sendiri. Boleh terus kongsikan bersama dengan kami di Facebook WHI TV3. InsyaAllah kalau ada kesempatannya, ada komen-komen yang menarik, akan Kak Min kami di dalam akan kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton. Kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bersama kami di Wanita Hari ini, seperti yang telah pun kita janjikan di awal tadi, kita nak kongsikan tentang topik kita hari ini, iaitu buang rasa dendam. Kita nak kongsikan topik ini bersama dengan dua orang tetamu dah pun kita kongsikan awal tadi. Ini dia bersama dengan kita, Sugi. Ya, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif selaku pakar psikologi dan kaunseling dan Profesor Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih bersama kami, Prof. Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Ya, tak ada dendam Prof? Tak ada. Tak ada. Okey. Prof, bila kita cakap tentang dendam ni kan, Ika dan juga Haris, ini kita selalu sebut tentang dendam ini, tapi kita nak tahulah sebenarnya dendam ini, adakah itu satu sifat yang kita boleh buang ataupun ia satu perkara yang memang sukar untuk kita lupakan bila berlakunya sesuatu perkara, Prof? Okey, sebenarnya dendam adalah satu sifat yang ada pada diri kita sebab kita rasa hidup kita teruk, ramai orang buat jahat pada kita dan pengalaman-pengalaman negatif yang gagal diambil pengajaran, diambil hikmahnya, maka dia akan jadi lekatan negatif, kita marah, tak suka, benci, tak boleh memaafkan dan akhirnya kita masuk dalam terowongan yang gelap dan makin gelap dan kita terperangkap dalam terowongan gelap itu dan akhirnya dia akan merosakkan pemikiran, perasaan kita dan hidup kita akan jadi huru-hara nanti. Jadi memang ia adalah sifat negatif lah ya, Prof. Tak ada positif di sebalik dendam ni. Okey, setiap perkara ada positif dan ada negatif. Dendam ini pun ada baiknya. Jika kita dapat kawal
jadikan dia kekuatan untuk lebih maju, menghargai kehidupan dan bangunkan diri kita. Tapi dengan syarat dendam yang dikawal dan diambil sudut baik dan positif dia. Okey, dendam tanpa amarah lah Dendam tanpa amarah. Sebab kadang-kadang ada setengah orang macam Prof katakan tu, dia jadikan dendam tu sebagai turning point untuk dia jadi lebih baik, lebih positif, untuk buktikan kepada orang lain bahawa dia mampu menjadi lebih baik. Tapi Ika dan juga Haris ni nak tanyalah, pernah tak mengalami situasi sebegini? Sebab kadang-kadang mungkin faktor umur tu pun main peranan juga. Masa kita lebih peringkat kanak-kanak ataupun remaja, mungkin emosi kita belum matang kan. Jadi kita mudah untuk berdendam. Tapi bila dah besar kita, alah tu perkara remeh je sebenarnya. Ada tak Ika dan Haris merasakan sebegitu? Macam saya pernah lah merasa dendam ni, macam masa kita mula-mula masuk industri, buat konten online, orang cemuh kita. Marah kan, rasa macam nak cari dia ni siapa dia ni kan, nak jumpa dia kan. Tapi as you grow older, you realise macam benda-benda macam ni, kita makan diri kita je. So might as well macam jangan bothered sangat baik. Betul. Kalau macam Ika katakan, jangan bothered sangat, jangan pedulikan. Kalau Haris, bagaimana Haris mengawal perasaan dendam ni sekiranya ada? Kalau saya berpegang pada nasihat ibu saya lah. Iaitu? Biar orang buat kita jangan buat orang. Kita biar je. Sebab kalau kita macam fokus sangat dengan apa yang orang buat pada kita, macam kita akan memakan diri sendiri macam Ika cakap tadi. So kita jadikan dia satu turning point, kita jadi lebih baik. I'm better than you. Okey. Sebelum kita dengarkan pendapat orang ramai, mungkin Prof boleh kongsikan, adakah sebenarnya faktor umur juga memainkan peranan tentang dendam dan amarah ni? Dan adakah pula kalau dendam ini kita pendam terlalu lama dan tidak dikongsikan kepada sesiapa, dia boleh menjadi satu perkara yang lebih membahayakan kepada diri dan juga orang sekeliling, Prof? Okey, ada faktor umur ataupun kematangan usia, kematangan emosi akan menyebabkan dendam kita lentur, kita lebih pemaaf, jiwa kita lebih lembut. Tetapi jika umur kita meningkat, tetapi jiwa kita kurang kasih sayang, kurang lembut, maka dendam itu akan jadi lagi teruk nanti. Sebab tu istilah orang tua kan, semakin tua menjadi semakin kanak-kanak itu, maksudnya semakin hilang dendam, hilang amarah, hati makin tenang. Okay. Dan satu lagi, dendam ini dia jika kita biarkan dalam diri kita, dia akan memberi kesakitan kepada kita. Ya? Macam apa dia sebut tadi. Sebab dendam pada orang lain sebenarnya menyakitkan hati kita. Membenci orang lain sebenarnya menyiksa diri kita. Tidak boleh memaafkan orang lain, sebenarnya tidak boleh memaafkan diri kita sendiri, dan kita akan sakit dan kita akan luka sebab kejahatan kita tidak boleh memaafkan. Sebab tu kita kena cuba kawal diri, sedari apa yang berlaku, lepaskan dan luahkan dan berkongsi dan move on untuk membuang dendam tu, dan akhirnya kita dapat ketenangan. Sebab tu apabila kita buang dendam, kita buang marah, sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan diri kita yang kita cari selama ini, kita tak jumpa sebab kita gagal untuk buang dendam. Jadi lepaskan. Faham? Lepaskan. Ya, lepaskan. Let it go. Lepas ni kita nak tanya Prof, bagaimana ataupun apa pendekatan yang boleh digunakan untuk buang perasaan dendam itu? Tapi apa kata kita dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Silakan. Bagi pendapat saya, kemungkinan disebabkan daripada perasaan sakit hati dan mula daripada itulah munculnya perasaan dendam. Macam mana dendam tu muncul? Bagi saya, dendam tu muncul sebab ada satu pihak yang buat kesalahan yang kita sendiri susah sangat nak maafkan. Dan kita kumpul kemarahan tu sampai kita ada niat untuk balas balik. So macam itulah dendam muncul. Saya rasa dendam tu muncul banyak sebab actually, tapi salah satu contohnya bila someone yang kita percaya betul-betul itu khianati segala janji yang dia pernah janjikan lah. That's why kita rasa dikhianati and dendam tu muncul dengan sendirinya. Bagi saya, dengan cara untuk membuangkan perasaan dendam itu adalah cuba maafkan dan meluahkan rasa perasaan itu terhadap orang itu ataupun bersama yang boleh dipercayai. Bagi saya, cara untuk menghilangkan dendam, cara yang terbaik adalah dengan memaafkan, belajar untuk memaafkan pihak tersebut walaupun susah. Dan kita kena jumpa pihak yang terlibat, bincang secara matang dan profesional. Jadi penyelesaian tu lebih baiklah daripada kita selesaikan dengan kemarahan. Kalau nak buang dendam ni, one way is to forgive the other person kalau dia involve seorang lagi pihak lah. And then try to accept that everything happens for a reason and
memaafkan dan redha je lah dengan situasi tu. Dia tadi Sugi pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Kita menyantuni semua pendapat penonton-penonton kita sebab kita sebagai manusia punya hati, punya perasaan, kita punya penerimaan yang berbeza-beza. Jadi nak tanya kepada Haris sendirilah, agak-agaknya kan dalam situasi ataupun perkara yang bagaimana yang boleh menyebabkan kita ni boleh ada dendam lah kepada seorang tu, Haris rasa? Macam sebenarnya banyak perkara lah. Kalau orang tu lebih daripada kita pun kita rasa dendam sikit. Saya macam nak ingat kembali macam zaman-zaman sekolah dulu kalau orang bully kita ke orang ejek kita rasa dendam tau. Kita macam kadang-kadang kita nak buat something yang teruk kat dia, tapi cara saya adalah saya jadi lebih baik daripada dia. Saya tunjukkan saya berjaya dalam akademik, curriculum macam itulah. So macam bila kita dah rasa diri kita okey, bagus daripada dia tu, kita akan lupakan rasa dendam tu dan kita tenang. Kiranya Haris mengambil pendekatan membuang rasa dendam itu dengan sesuatu yang lebih positif. Saya harap ini yang kita nakkan lah. Kita jadikan itu satu perkara yang lebih positif tanpa kita menyakitkan orang di sekeliling kita. Dan ini juga pendekatan yang mungkin digunakan oleh Ju Anderson. Saya difitnah dan diumpat keji bertahun-tahun. Dipulaukan orang tapi saya tidak berdendam sedikit pun. Biarkanlah. Bila kita tidak simpan dendam, hidup kita akan tenang dan bahagia. Okey, Ika. Kalau itu Haris, Haris dah kongsikan apa yang membuatkannya ada perasaan dendam tu. Bagi Ika sendiri, apa yang membuatkan Ika rasa geram nak balas dendam? Saya pun ada similar experience dengan Haris. Macam di universiti, kadang-kadang orang tak boleh terima kita, tak suka kita. Masa kita tengah lalui itu memang rasa dendam lah. Macam ingat dia. Kalau jumpa kerja dia, memang nak aim dia lah macam tu kan. Bila when I'm better than you, nak cari pasal dengan dia. But then, bila you have reached a certain point yang you rasa you feel good about yourself, you dah tak kisah dah. You nak jadi apa, you jadi apa. Macam I know I'm good, I'm here. Apa you nak buat, you buat. It's like that. Mungkin disebabkan oleh perkara itu juga kita mampu untuk menjadi insan yang lebih baik sebab kita nak buktikan kepada orang-orang yang satu ketika dahulu tidak mempercayai tentang kelebihan kita satu ketika dahulu. Prof, mungkin Prof boleh kongsikan, setiap daripada kita ini mempunyai penerimaan yang berbeza-beza. Ada orang dia boleh menerima perkara itu dengan berlapang dada. Seperti Haris dan juga Ika, mereka mengambil secara positif. Tetapi atas beberapa faktor tertentu. Seperti Prof katakan tadi, ada orang dia rasa dia macam disorang-sorang, tak ada orang nak bogak. Jadi perkara itu menjadi satu perkara yang menyebabkan amarah kepada dia. Bagaimana kita nak bantu penonton-penonton kita ini untuk membuang terus rasa dendam ini tanpa ada amarah? Okey, dia dalam psikologi sebenarnya dendam ni tidak boleh dibuang 100%. Bagaimana baik diri kita, mulia diri kita, dendam itu tetap ada. So setiap orang ada dendam. Saya pun ada dendam. Cuma bagaimana kita mengawal dendam itu supaya ia jadi baik dan ia menjadi motivasi dan kita boleh bangunkan diri kita. Jadi keadaan yang paling baik ialah kita guna formula STRL. Yang pertama kita mesti sedari dulu pemikiran kita, perasaan kita, dan kita hanya sebut saya sedar dendam, saya sedar saya marah pada orang ni. Sedar saja dulu. Lepas sedar itu kita kena terima perasaan marah, dendam tu, terima. Sebab dalam psikologi apabila kita tak terima satu benda itu, kita marah, kita protes, kesakitannya 10 kali ganda lebih sakit daripada peristiwa itu. Dan bila kita terima, kita kena belajar meluahkan, berkongsi. Jadi kalau kita nak menangis, pergi menangis. Kalau kita rasa marah, luahkan kemarahan tu, tapi jangan mencederakan diri. Jangan simpan, jangan pendam. Bila kita pendam, kita simpan, kita akan masuk dalam terowong gelap. Akhirnya kita akan konflik, krisis, marah, sedih, menangis dengan sendirinya, memberontak, sensitif berlebihan. Nanti mental kita akan mengalami masalah itu. Sebab itu jangan pendam, luahkan. Dan lepas luahkan itu, maka kita kena menikmati kehidupan, kita kena melepaskan. Jadi kalau saya tak suka kepada Siti, saya kata saya benci Siti, saya tak nak fikir Siti, saya benci Siti. Apa yang akan berlaku pada saya? Pergi mana saya akan nampak muka Siti. Selagi benda kita tak nak, kita protes, dia akan lebih datang pada kita. Jadi cara melepaskan adalah jangan fikir, jangan fokus. Kita buat benda kita happy, kita seronok, sibukkan diri kita, pergi melancong, makan sedap-sedap, pergi bercinta. Itu macam subconscious mind Ya. Okey. Saya suka yang pergi bercinta. Saya pun. STRL. Sedari, terima, rasai dan lepaskan. Okey, tapi Prof, mungkin juga ada dalam kalangan mereka yang dia dendam, dia nak luahkan, dia nak lepaskan dan segalanya. Tetapi dia rasa macam ada keperluan untuk saya berjumpa orang tu, cakap kat dia yang saya sebenarnya tak suka kat awak tahu, sebelum dia nak lepaskan segalanya. Boleh tak kalau mereka gunakan pendekatan sebegitu? Nak jumpa, confront dulu orang tu.
Okey, boleh ikut kepada personality dan kesetiaan kita. Ya, sama ada kita nak melarikan diri, ya, ataupun sama ada kita nak berhadapan ataupun kita nak melawan, bergantung pada personality kita sendiri. Kadang melarikan diri, pergi enjoy life, nikmati kehidupan itu lebih baik. Maksud kita tak fokus kepada trigger kita. Tapi sometimes kalau kita rasa benda tu tak boleh lagi, dia akan mengganggu kita, lebih baik kita berhadapan dan stopkan dia, buat press conference, bagi tahu. Eloklah buat press conference sebab takut nanti orang netizen ni cakap kan. Tak ada. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga orang yang kita nak confront tu kan. Kadang-kadang ada orang ada penerimaannya boleh. Tapi ada orang ni memang lagi sukar untuk diterima. Jadi kadang-kadang kita ambil, telan dan pendam. Kita hadamkan. Okey. Jadi mungkin Ika dan juga Haris nak kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton kita. Rumusanlah tentang topik kita hari ni secara ringkasnya. Ika. Bagi saya, dendam ni sesuatu benda yang sakit. Benda yang sakitkan diri. So, sebaiknya kita just lepaskan semua benda untuk kita happy sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. So just find happiness within yourself. Okey, dan Haris, kita forgive and forget, be the bigger person and maaf dan memaafkan orang itulah. Fokus on ourselves je. Dari Prof sedikit. Okey, hidup ini kita hanya perlu jalani, baik dan buruk jalani dan nikmati dan belajar melepaskan. Hidup adalah bab melepaskan. Jangan terlekat dengan apa-apa episod, kisah silam, kemarahan, nanti kita sakit. Nikmati dan lepaskan dan nikmati dan lepaskan. Nikmati dan lepaskan dan jangan lupa pergi bercinta. Tajuk lagu Haris tadilah, kau cuba. Jadi cuba. Dan mungkin Natira, kami nak berikan anda sedikit motivasi untuk mencuba sebab Natira berkata, buang rasa dendam mudah diucap, sukar dilakukan. Dendam timbul jika terlalu lama menyimpan kepedihan angkara kata-kata atau perbuatan orang yang mengguris hati. Apapun, jika dendam dapat dibuang itu lebih baik. Baiklah, kita buang dendam kita. Kita nak berhibur hari ini. Kita nak persilakan Ika untuk bersedia di sana. Untuk Ika selepas ini akan menyampaikan lagu punya hati. Ya, tak punya hati. Jangan sampai tak punya hati. Tak punya hati ya. Dendam-dendam jangan sampai tak punya hati. Tapi tadi lepas apa macam Prof? Sedari, terima, rasai, lepaskan. Okey. Ika sudah bersedia? Silakan Ika.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bahang kehangatan pilihan raya umum ke-15 yang berlangsung pada Sabtu lalu masih lagi terasa. Apatah lagi, ia adalah PRU paling sengit yang pernah dihadapi negara, yang mana ia berakhir dengan situasi tergantung apabila tiada parti yang mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baru. Selain itu juga, apa yang menariknya pada PRU ke-15 lalu adalah peningkatan pencalonan kaum wanita sebanyak 187 orang, iaitu 127 kerusi parlimen dan selebihnya adalah untuk peringkat Dewan Undangan Negeri. Dan sekaligus mencatatkan pencalonan wanita paling ramai dalam sejarah pilihan raya umum setakat ini berbanding PRU ke-14 yang hanya mencatatkan 72 orang calon sahaja. Tsunami politik yang berlaku pada Sabtu lalu juga memperlihatkan ada calon-calon wanita popular yang tewas di kawasan mereka. Tidak ketinggalan calon wanita yang turut memenangi kawasan yang sebelum ini didominasi oleh calon lelaki. Penyertaan wanita dalam proses politik adalah sesuatu yang harus diambil berat oleh parti dan kerajaan. Justeru, parti politik serta badan bukan kerajaan harus melibatkan orang ramai dalam menggalakkan wanita mengambil bahagian dalam proses politik serta memupuk pemimpin masa depan. Itu dia tadi. Dan kita hari ini nak berkongsi sedikit tentang peranan wanita itu sendiri dalam memberi orang kata suara dan juga membentuk pemimpin di masa yang akan datang. Kita nak berkongsi hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob selaku penganalisis politik dan juga pensyarakanan dari Jabatan Pentadbiran Awam Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum, Fiza, sihat. Doktor, nampak sibuk. Hari ini doktor okey penat sikit lah, tapi tak apa untuk negara. Ya, Alhamdulillah. Okey doktor, bila kita bercakap tentang PRU ke-15 yang lalu, ia mungkin memberi satu perubahan kepada lanskap politik negara. Apabila kita lihat walaupun ia telah pun berakhir pada Sabtu lalu, namun pembentukan kerajaan persekutuan yang baru belum lagi kita ketahui. Betul. Dan kita nak melihat dalam satu faktor ataupun konteks yang lain, iaitu tentang calon-calon wanita ini. Kita lihat pada Sabtu yang lalu, calon-calon wanita yang dijangkakan menang kalah di kawasan-kawasan mereka, dan ada pula calon-calon underdog ini yang mendapat orang kata undi daripada rakyat sendiri. Adakah ini faktor disebabkan oleh pemilihan yang dominan kepada parti ataupun sebenarnya kekuatan calon-calon wanita itu sendiri, doktor? Terima kasih, Fiza dan wanita hari ini. Selepas pembubaran parlimen, saya sungguh teruja untuk menunggu berapa ramai lagi calon wanita yang nak diketengahkan. Tetapi kita lihat 127 bagi saya itu tak cukup untuk negara kita di Malaysia ini dengan jumlah berkenaan daripada parti-parti politik, kerana sudah dijanjikan lebih 30% nak dicalonkan oleh parti-parti politik. Namun kita lihat, kita kena terima itulah keputusan parti politik, dan saya juga bersuara hal ini dalam pelbagai platform kerana kita mahukan lebih ramai calon wanita itu untuk bertanding dan dilibatkan dalam proses membuat undang-undang di parlimen dan kemudiannya dilantik dalam kabinet negara. Dan dengan keadaan demikian, mau tidak mau kita akhirnya melihat pertembungan yang besar yang melibatkan calon-calon wanita di kursi-kursi tertentu. Dan kita lihat keputusan PRU 15 hari Sabtu yang lepas, saya sungguh terkejut apabila 127 yang kita calonkan akhirnya hanya 32 saja yang menang. Bagi saya bukan sekadar mengecewakan tetapi sungguh menyedihkan, kerana 51% pengundi yang mengundi dalam PRU 15 merupakan wanita. Tetapi keputusan yang keluar itu tidak mencerminkan peratusan wanita yang mampu ataupun boleh mengundi dan layak mengundi dalam PRU 15. Dan bagi saya kita perlukan sesuatu yang baru selepas ini, bukan sekadar calon wanita itu yang menang dalam PRU 15 sekadar menang, tetapi mereka juga perlu dilibatkan dengan lebih ramai dalam kabinet, dalam parlimen. Dan bagi saya yang penting iaitu bagaimana mereka dipilih dalam PRU 15 yang lalu berdasarkan kepada
gelombang ataupun momentum kepada parti berkenaan. Kerana kita lihat beberapa calon yang heavyweight tewas. Tetapi calon yang kita tak kenali sangat pun, yang underdog boleh kita katakan, menang, dan ini menggambarkan bahawa bukan faktor calon menjadi keutamaan, tetapi bagaimana faktor parti ataupun gabungan tersebut menjadi satu pilihan utama dalam kalangan pengundi-pengundi wanita. Bila kita bercakap tentang faktor gelombang ataupun momentum pemilihan parti ini sendiri, kita masih lagi ternanti-nantikan parti manakah yang bakal membentuk Pakatan Kerajaan yang baru. Bila kita bercakap tentang membentuk satu kerajaan yang baru ini, pastinya kita nak mengharapkan agar terus suara wanita ini didengari di parlimen, sama ada di blok kerajaan maupun di blok pembangkang. Adakah dengan jumlah yang calon-calon wanita yang menang itu tadi, cukup suara wanita ini akan didengari di parlimen nanti? Cukup atau tidak tu kita kena menerima hakikat 32 saja yang menang, dan bagi saya dengan jumlah yang kecil ini, kita mestilah berjiwa besar untuk kita melantik wanita-wanita, ahli-ahli parlimen wanita ini untuk jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan. Misalnya sebelum ini kita hanya sekadar lihat Menteri Pembangunan Wanita, Timbalan Menteri, tetapi bagi saya perlu diletakkan misalnya menteri-menteri yang sangat penting. Contohnya Menteri Kewangan ataupun Timbalan Perdana Menteri pun boleh, kita pernah ada seorang Timbalan Perdana Menteri wanita. Dan kalau bagi saya, apa salahnya kalau kita letak Perdana Menteri wanita pun. Kali pertama dalam sejarah politik negara kalau kita mampu lantik Perdana Menteri wanita, dan bukan sahaja dalam kabinet tetapi dalam badan perundangan ataupun misalnya di parlimen itu sendiri, speaker Dewan Rakyat daripada wanita. Itu akan meningkatkan suara wanita dalam institusi-institusi penting, supaya kekecewaan kita dengan hanya 32 wanita saja yang menang dalam PIU 15 beberapa hari yang lalu itu dapat diubati, dirawat dengan lebih ramai ahli parlimen wanita yang ada kuasa dalam institusi kerajaan dan parlimen. Yang lepas orang kata biarlah berlalu. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang, bagaimana untuk kita bersedia dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Kita bercakap dari segi pentingnya peranan wanita itu daripada mana-mana parti itu pun sendiri, kerana wanita juga akan terus membawa suara-suara yang akan terus didengari. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak melihat kepada peranan wanita ini sendiri dalam tempoh 5 tahun akan datang ni, bersedia di peringkat akar umbi ini untuk 5 tahun yang akan datang? Yang pertama, wanita perlu lebih vokal. Ahli-ahli parlimen wanita ini perlu lebih vokal, bukan setakat kita berikan mereka jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, tetapi bagi saya perlu ada satu reformasi dalam konteks politik wanita itu sendiri. Sebelum ini saya suka sebutkan tentang parti wanita yang perlu ditubuhkan, kerana terlalu lama kita suarakan berapa banyak kursi wanita yang boleh diberikan pada wanita, tetapi tidak capai matlamat. Jadi kalau parti-parti politik yang sedia ada tidak mampu mendengari suara wanita dan mencalonkan lebih ramai dalam pilihan raya, kita tubuh parti wanita, kita ramaikan wanita dalam pilihan raya. Kalau kita ada 222 kursi, tempatkan semua calon-calon wanita di 222 kursi. Jadi bagi saya, kalau kita cuba ke arah tersebut, ini langkah berani. Siapa yang perlu jadi presiden, siapa yang perlu jadi timbalan presiden, bagi saya bagi semua kepada wanita. Sekurang-kurangnya kita memperlihatkan dan menunjukkan bahawa wanita ke hadapan, wanita mampu menyuarakan isu-isu utama mereka, jangan bergantung lagi kepada lelaki sepenuhnya. Okey. Bila kita berbalik kepada calon-calon wanita yang terdahulunya di PRU ke-15 ini, ada yang gagal. Calon-calon yang sememangnya di kawasan mereka, kubu kuat mereka, tetapi kita tak menyangka bahawa mereka gagal pada kali ini. Adakah naratif ini disebabkan oleh faktor tadi itu, gelombang parti, ataupun kerana kempen yang kalau kita lihat hari ini, kempen dilakukan juga sebelum ini ada parti-parti yang menggunakan media sosial. Ada juga yang masih lagi menggunakan kaedah konvensional. Adakah ini juga antara faktor-faktor kemenangan dan juga kekalahan sesuatu calon itu? PIU 15 kita menerima kemasukan 10 juta pengundi muda dan pengundi baru. Dan ini sebenarnya perlu dihayati oleh parti-parti politik sejauh mana platform dan medium yang boleh diraih sokongan mereka berbanding dengan kaedah konvensional. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Ini merupakan politik teknologi atau politik digital yang perlu diterima oleh semua pemimpin parti politik.
kalau mereka gagal untuk mengesan atau mencerap arus daripada pelbagai apps tadi, saya khuatir, dan kekhawatiran itu sebenarnya dah diterjemahkan dalam PRU 15 yang lalu apabila parti-parti politik yang gagal untuk mencerap arah sokongan pengundi-pengundi daripada media-media baru ini, mereka tersungkur. Termasuklah calon-calon yang bagi saya politik purba itu, dinosaur yang sudah purba, yang mereka yang gagal menggunakan kaedah baru ini akhirnya tumbang di kursi-kursi tertentu. Mereka masih lagi pergi ke lapangan, ya, meraih undi. Betul, kaedah konvensional sesuai dalam konteks yang sebelum ini. Tetapi jangan lupakan juga kaedah yang lebih baru hari ini, ya, seperti kita sebutkan Twitter, Facebook itu. Kerana jika gagal untuk mengesan arus gelombang pengundi-pengundi, saya lihat inilah sebenarnya jawapan yang besar kepada keputusan PRU 15 lalu. Mereka menolak calon-calon yang gagal mencerap arus gelombang berkenaan. Apatah lagi dengan adanya pengundi-pengundi muda hari ini, yang mana keterbukaan mereka memang lebih kepada media sosial kan, untuk mereka lihat ataupun mengetahui tentang maklumat-maklumat terkini dan sebagainya. Baiklah doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga dalam kita menanti keputusan siapa yang bakal meneraju negara ini, bagaimana kita sebagai rakyat harus terus berlapang dada dan terus menerima apa yang bakal diterajui pada tempoh 5 tahun akan datang ini. Saya lihat malam keputusan pilihan raya umum ke-15 itu rakyat tidak melatah, dan mereka sudah berpengalaman dalam PRU 14 yang lalu, dan mereka menunggu dengan begitu setia di setiap stesen televisyen untuk menunggu keputusan. Dan kita lihat sekarang ada proses rundingan perbincangan antara parti-parti politik, dan Seri Paduka Baginda Tuan Agong pun sudah menetapkan waktunya untuk menyerahkan nama. Bagi kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu matang, kita perlu berlapang dada dan jiwa terbuka, jiwa besar untuk menerima siapa pun sebagai Perdana Menteri Malaysia selepas ini, kerana kita masih ada lagi tugas yang begitu berat selepas ini untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kestabilan politik, dan pada waktu yang sama untuk memastikan tiada lagi kekacauan dan percakaran politik antara satu sama lain. Dan dalam tempoh 5 tahun akan datang ini, bagaimana pula doktor melihat keterbukaan dalam selepas ini mengguna pakai kuota 30% suara wanita itu? Kena terus mendesak. Saya juga sebagai penganalisis politik dan ahli akademik, saya akan terus mendesak supaya parti-parti politik ini bagi ruang yang lebih besar kepada wanita. Walaupun saya lelaki, tapi dalam konteks ini saya percaya wanita tulang belakang kepada setiap proses politik, dan jangan lupa kita teruskan usaha untuk memberi ruang yang lebih besar kepada wanita, parti politik wanita, dan jangan abaikan suara wanita. Jika suara wanita itu semakin terbuka, semakin bersuara, yang mereka akan lakukan sesuatu untuk kebaikan negara. InsyaAllah. Dan kita harapkan dengan kerajaan yang baru, kerajaan persekutuan baharu yang kita nanti-nantikan keputusannya ini doktor, dapat memberi kemuafakatan, kemaslahatan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya. Akan terus membawa suara-suara wanita, anak-anak dan juga keluarga ini sama-sama. Baiklah doktor, terima kasih kita ucapkan sama-sama di atas perkongsian itu tadi, dan kita harapkan anda penonton-penonton dan juga rakyat Malaysia bersabar untuk kita dengar dan nantikan keputusannya doktor. Ya, saya jangkakan secepat mungkin hari ini. Okey, keputusannya insya-Allah akan didapat hari ini. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dan juga pensyarakanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, di atas perkongsian itu tadi. Kita nak berehat seketika, tapi sebelum itu Sugita telah pun bersama dengan adik-adik kita iaitu Anas dan juga Sofia dari Generasi C. Silakan. Hadiah istimewa daripada Scotch dan juga ada hamper juga. Terima kasih. Sama-sama. Tapi bukan untuk Anas je, sebab kita ada juga hadiah untuk Sofia. Inilah dia hadiah untuk Sofia. Sama-sama. Ya, sebelum kita... Oh, tapi bukan yang Generasi Z musim kedua, saya bersama dengan adik Anas yang merupakan juara. Tahniah. Wow, nampak semangat tu. Dan juga adik Sofia naib juara ya. Tahniah kedua-duanya. Okey, baik, saya nak tanya anda dahululah, penat tak sepanjang program Generasi Z ni dengan pelbagai aktiviti yang harus dilakukan? Anas. Overall lah 10 episod ni memang memenatkan, tapi bila kita tengok hasil dia tu memang memuaskan lah, dapat melegakan penat tu. Baik, dan Sofia pula? Ya, sebab kita orang syuting kadang-kadang sampai malam, sampai pukul 9, and waktu tu selalunya kan kita dah tidur. So memang penat jugalah, tapi still banggalah after all that sacrifice kita dah dapat
jadi juara dengan naib juara. Okey, Anas, awak nak pegang tak? Nak tunjuk kepada penonton ni juaranya dan juga naib juaranya Anas dan juga Sofia. Okey, Anas, saya melihat di Instagram TV3 gambar-gambar anda membuat challenge lah kan semalam. Ada Flying Fox ya. Mungkin boleh kongsikan pengalaman challenge terakhir itu. Pengalaman waktu buat Flying Fox tu, aktiviti terakhir tu, time tu dia macam kadang-kadang kalau dia macam nervous lah sebab bawah tu ada laut yang ada air. Tak pernah lagi lah buat macam tu. Tapi bila dapat buat tu, dia macam melegakan semua perasaan macam gementar tu. Bila sampai tengah-tengah tu macam hilang semua perasaan dia. Macam dapat heal balik semua kepenatan tu. Baik, kita letak kat sini dan saya nak tanya Sofia. Sofia gayat tak bila buat aktiviti tu? Sebenarnya gayat juga. Gayat. Bawah tu laut je. Kalau kita jatuh, kita masuk dalam laut. Tapi takkan jatuh kan? Okey. Baik, dan pastinya rakan-rakan sekolah anda termasuklah ahli-ahli keluarga Sofia kan dekat sekolah. Pastinya mereka menonton anda berdua sepanjang program Generasi Z. Jadi apa yang mereka katakan Sofia setelah kemenangan awak semalam? Dia orang cakap congrats and tahniah walaupun dapat jadi naib juara je tapi kita dah try our best, so itu je lah. Dia bukan naib juara sahaja Sofia, dia naib juara sebab anda berdua menang daripada beberapa yang lain yang telah mengambil bahagian kan. Jadi sewaktu generasi Z ini berlangsung, pastinya anda berasa stres, tekanan. Macam orang selalu cakap, buat terbaik Anas, pastikan awak jangan kalah kan Anas. Jadi macam mana Anas kekal orang kata tenang sepanjang program ni? Stres, perasaan-perasaan semua tu memang ada. Dia setiap kali kita nak buat cabaran tu. Tapi kita kena sentiasa macam percaya pada diri, kita kena confident yang kita boleh buat. Tapi kita buat yang terbaik. Kalau tak boleh tu, kita lain kira lah. Saya suka apa yang Anas katakan. Sebab kita cuba yang terbaik. Kalau tidak boleh, tidak mengapa. Sebab kita dah tahu ya kita cuba kan. Dan Sofia sendiri, selepas kemenangan semalam, apa perasaan awak? Awak pastinya sangat-sangat happy. Tapi awak rasa bangga tak dengan diri awak sebab awak mengambil bahagian dan telah menjadi naib juara? Rasa bangga tu mestilah. Lepas dah habis tu, Sofia nangis sebab walaupun macam Sofia memang nak target juara, tapi dapat naik juara ni pun bagi Sofia dah cukup bagus dah sebab after semua yang kita dah hadapi throughout cabaran semua tu memang worth it lah. Okey. Anas, betul ke dengar kata Anas ni sebelum ni sedikit orang kata macam pemalu sedikit lah. Selepas awak join Generasi Z ni awak lebih terbuka, lebih lebih adventurous dan berani. Betul ke Anas? Betul sebab sebelum ni memang Anas jenis yang malu cakap dengan orang ramai. Tapi lepas Anas masuk Generasi Z ni macam confident tu dia makin ada dalam diri tu. Jadi dia macam menaikkan semangat. Macam tambah semangat untuk bercakap macam lagi satu kita buat, kita cuba segala benda naikkan kita punya confident lah. Dan Sofia rasa selepas mengambil bahagian dalam Generasi Z ni, apa perubahan yang Sofia lihat dalam diri Sofia? Semacam Anas dia lebih confident, berani. Kalau Sofia? Kalau Sofia macam kita dapat macam jumpa dengan kawan-kawan baru and kita dapat pengalaman baru. And macam sebelum ni pun ada benda yang kita tak pernah buat. And macam Flying Fox tu, Sofia macam first time juga dekat situ. And macam many things kita boleh belajarlah benda baru, explore and belajar. Okey. Anas telah berkongsi bersama saya yang dia mendapat 4 tiket untuk pergi naik cruise. Boleh saya ikut ke Anas? Tak boleh ya? Tak boleh. Kalau ada lebih boleh. Kalau ada lebih, alamak. Tapi Anas, siapa yang akan mengikuti awak untuk cruise ini? Keluarga saya 5 orang sama saya. Okay. 4 tu untuk keluarga. Lepas nanti top up lagi 1 tiket. Okey, top up. Kalau Sofia, apa antara yang Sofia akan lakukan selepas ini dengan kemenangannya? Lepas ni mungkin nak join lagi banyak lagi macam Generasi Z, nak join banyak-banyak lagi program and stay tuned. Saya suka semangat ini dan mungkin bagi mereka, anti-anti, uncle-uncle dan mungkin kawan-kawan awak yang sedang menonton sekarang ni, ada apa-apa pesanan buat mereka, Anas? Pesanan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya ibu bapa saya sebab dah menyokong saya menjadi tulang belakang kepada kejayaan ni.
Terima kasih juga, tak lupa juga kawan-kawan semua-semua yang bagi semangat pada saya, kru-kru, sebab mendorong saya hingga sampai ke tahap ni. Okey, dan Sofia, pesanan awak? Nak cakap, first of all, thank you to my parents sebab selalu bagi strength, and to my family and friends selalu support dari TV macam Go Sofia, and untuk kru and Wira Z yang lain, thank you sebab macam walaupun di sebalik takbir diorang macam yes, go. And to all Generasi Z supporters, thank you for supporting us sampai final. Okey, dah ada fan club ya, Sofia dan Anas. Okey, baik. Tahniah kedua-duanya sekali lagi dan selamat maju jaya dalam apa jua yang anda ceburi. Selepas ini, sekolah jangan penting ya. Selepas ini dah tak ada alasan ya. Okey, baik. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Thank you guys. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita telah pun sampai di penghujung siaran kita. Terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada anda semua yang sudi menonton kami secara langsung di Kaca TV dan juga yang menghantar pelbagai komen di Facebook TV3. Banyak komen Fiza ni daripada Zaitun Brave. Bravo, sukalah nama username awak. So, saya maafkan dan saya rasa bersyukur sangat sebab ada individu yang lain alert pada kita sebenarnya. Apa yang penting, fokus pada apa yang kita buat selagi tak salah dari segi hukum agama, undang-undang dan teruskan terus sebarkan kebaikan. Ini pendekatan yang positif lah orang kata. Dia kata, maksudnya ada orang dendam kat saya, maksudnya dia sedang memerhati saya. Tapi macam apa yang Prof katakan tadi lah tu, dendam tu tak salah. Tapi bagaimana kita cuba untuk orang tu menguasainya kan, ataupun kita kata handle it lah. Yang paling penting sekali, kalau kita rasa tak boleh, kita kena lepaskan dan luahkan. Dan jangan lupa pergi bercinta. STRL. Okey, STRL apa yang Prof kongsikan itu tadi. Dan esok sebenarnya kami nak bawa anda penonton-penonton wanita hari ini yang gemarkan ikan air tawar. Ada orang suka makan ikan keli, ada orang suka makan ikan patin, ada orang suka makan ikan kera dan macam-macam lagi lah. Macam tu. Saya jujur masa saya belum lagi jadi seorang vegetarian, di rumah saya tak pernah makan ikan air tawar. Saya sendiri Sufi, saya pun tak makan ikan air tawar. Saya sebenarnya ikan sebagai ikan kecil je. Ikan besar-besar saya ikan comel-comel baru belajar makan. Tapi tak apa. Kiranya setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeza-beza. Mungkin anda ada cita rasa anda sendiri. Kalau ikan air tawar ni anda suka masak apa? Dan mungkin anda ada perkongsian tips macam mana cara nak goreng ikan keli, tak nak bagi dia meletup ke, ataupun anda ada cara nak hilangkan bau ikan, minyak dan sebagainya. Anda boleh terus kongsikan bersama kami dan semoga perkongsian anda itu dapat kita sama-sama jadikan manfaat kepada penonton-penonton yang lain. Ya, jadi jangan lupa esok jam 12 tengah hari kami akan bawakan anda pelbagai menu berasaskan ikan air tawar. Sehingga di sini sahaja. Happy Monday semua. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur.